InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita berkumpul dan berjumpa. Alhamdulillah. Jadi kita tak boleh buat awal pagi tadi sebab ada tugasan sikit, ada kerja sikit. Dan insya-Allah saya pun ada di Kuala Lumpur ni, di pejabat di Megan Avenue, tempat pertemuan dengan kawan-kawan sebelum ini. Alhamdulillah. Dan insya-Allah bersama-sama dengan sahabat-sahabat semboyan, sama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain, NGO yang lain. Jadi alhamdulillah, marilah sama-sama kita sentiasa meningkatkanlah perasaan sayang pada Allah, kerana sebenarnya perkara yang penting dalam hidup kita ini ialah Allah. Allah ni dialah Tuhan kita, dialah yang menjadikan kita, dia yang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita rezeki. Jadi kita sentiasa nak rasa sayang pada dia, dan perasaan sayang inilah yang kita nak kena tingkatkan dari masa ke semasa. Kerana kalau kita tidak ada perasaan sayang, maka seolah-olahnya ibadah kita, pergerakan kita, segala yang kita lakukan tu hanyalah merupakan satu seperti robot, satu yang membebankan. Kita rasa berat aja. Kita rasa berat. Kenapa rasa berat? Kerana kita buat tidak ada dia punya keseronokan dia, kegembiraan dia. Apa kegembiraan dia? Kegembiraan tu ialah sayang pada Allah. Bila kita buat dengan perasaan sayang, maknanya kita seronok, kita gembira. Kita buat dengan rasa sayang. Macam kita bagi anak kita sesuatu, kita bagi mak kita makan, kita bagi ayah kita makan, belanja dia makan, ataupun kita jaga dia, kita buat dengan perasaan seronok, sayang, sebab sayang tadi. Dan sebab itulah apabila kita beribadah kepada Allah, maka apa sahaja yang kita buat, kita nak tanamkan dalam perasaan kita satu perasaan bahawa kita ni sayang ke Allah. Yang pertama, kerana Allah SWT merupakan Rabb kita, Tuhan kita, ilah kita, kerana dia memberikan segala pada kita, kan, itu yang pertama sekali. Yang kedua, kerana dia memang sayang kita. Allah sangat sayang kepada hamba-Nya. Jadi maka tak patutlah kita nak rasa tak rasa apa-apa. Kita tak rasa apa, tak patutlah, kan. Jadi dahlah kita dia cipta, dia bagi rezeki, dia bagi semua-semua yang ada kat kita ni. Kemudian kita tak rasa sayang pula ke dia, tak patut sangat ni. Jadi sebab tu kita kena latih dalam hidup kita ni, setiap yang kita lakukan, setiap yang kita cakap, setiap yang kita buat, setiap ibadah, setiap aspek kehidupan kita, setiap saat, satu perasaan yang kita mesti timbulkan dalam diri kita ialah rasa sayang pada Allah. Aku sayang ke Allah, aku sayang ke Allah. Kita kena latih yang ni. Walaupun kita mungkin tak rasa sayang lagi, kita tak ada rasa apa-apa lagi, tapi kita nak cakap aku sayang ke Allah. Lama-lama mudah-mudahan kita akan ada satu perasaan sayang pada Allah. Dan bila kita sayang pada Allah, insya-Allah mudah-mudahan kita akan diberikan lagi kekuatan oleh Allah. Kenapa? Kerana sayang pada Allah ni maknanya kita ni bersyukur. Kita bersyukur. Salah satu tanda kita syukur, kita sayang pada Allah. Baik. Jadi inilah perkara yang menjadi asas kepada ibadah kita. Ibadah ini, kenapa seseorang tu ibadah? Sebab dia sayang Allah. Kenapa kita ibadah? Sebab sayang Allah. Bila sayang Allah tu maknanya kita ibadah dah ibadah dah. Tapi kalau kita tak sayang Allah, kita sembahyang, macam seolah-olahnya kita tak sembahyang lah, macam tidak ibadah, seolah-olahnya begitu, kan. Kenapa? Tak sempurna solat kita tadi.
Mari sama-sama kita memulakan dengan kita membaca syahadah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Kita baca selawat pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa ma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita nak baca selawat kat Nabi pun tak kiralah selawat apa kita baca, Ibrahimiyah ke, selawat Fatih ke, selawat apalah, tak kira. Kita bacalah dengan keadaan rasa sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kena ada juga ni sayang. Kalau tak sayang tak hidup lah kita punya tidak kita punya apa selawat tu seperti ibadah tidak ada feel tak ada feel orang sekarang kata tak ada feel Baik. Jadi alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, kita telah berbincang semalam berkenaan dengan tajdid ikhlas yang mesti bermula dengan tajdid niat. Niat kita. Apa maksud niat ni? Niat ni apa yang terlintas dalam hati kita, apa yang ada dalam hati kita yang kita nak capai. Jadi niat ni ada dua elemen yang penting. Yang pertama, kita buat sesuatu tu dengan sengaja, dengan kesedaran, dengan ilmu, dengan kesedaran kita buat. Kemudian yang kedua, kita buat tu dengan motivasi, dengan pendorong. Apa yang mendorong kita? Kalau yang mendorong kita itu Allah, maka insya-Allah jadilah kita orang yang meniatkan tu kerana Allah. Jadi kita buat kerana apa? Yang ni kita kena betulkan. Kita kena betulkan. Jadi kita dah bincangkan dah tentang niat tadi. Bagaimana amalan hati itu lebih penting daripada amalan jawarih, amalan anggota-anggota yang luar. Jadi lebih penting. Ini lebih penting. Kenapa lebih penting? Kerana Allah SWT menilai hati kita dulu. Dia tak nilai yang luar. Yang luar tu lahir daripada hati. Bila hati kita betul, insya-Allah yang luar betul. Tapi bila hati kita silap, salah, yang luar pun jadi salah. Luar jadi salah. Jadi kita bincang panjanglah semalam. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung berkenaan assignment yang saya bagi itu tajdid ikhlas. Tajdid ikhlas. Macam mana kita nak memperbaharui ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amalan-amalan kita. Maka sebab itulah sebagai mukadimahnya, marilah sama-sama kita membetulkan niat kita. Maknanya niat kita, apa niat tu? Apa yang kita buat tu dengan kesedaran, dengan sengaja, kita buat tu dorongannya apa? Apa dorongan? Dorongan itulah niat. Jadi dorongannya ialah kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kita harapkan redha Allah. Jadi harap redha Allah ni maknanya apa? Maknanya kita nak jumpa dengan Allah. Kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengharapkan redha Allah dan kita mengharapkan pertemuan dengan Allah. Jadi kita nak bertemu Allah. Sebab tu dalam syurga Allah, nikmat yang paling tinggi sekali, aktiviti yang paling best sekali, sama ada spiritual, mental ataupun physical, ialah saat-saat kita bertemu dengan Allah. Allah buka hijab dia. Dapat kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila niat kita untuk dapat redha Allah, nak dapat redha Allah, dan niat kita nak jumpa dengan Allah, dalam keadaan kita sayang pada dia dan Allah sangat sayang pada kita, dalam keadaan kita mahu mendapatkan keredaan Allah tadi, maka inilah yang akan membezakan setiap amalan kita dengan amalan biasa. Ini yang membezakan. Ada orang
dia buat baik, contohnya sedekah, tapi dia tidak beriman ke Allah. Tak beriman ke Allah, maka sebenarnya itulah membezakan orang yang sedekah bersama iman. Orang yang beriman pula, orang yang Islam pula bersedekah juga. Tetapi berbeza dengan orang sedekah nak dapat redha Allah dengan orang Islam yang bersedekah nak dapat pujian manusia. Supaya manusia puji dia. Berbeza. Berbeza. Jadi maknanya kita lihat di sini, setiap yang kita lakukan, bukan saja kita kena tajdid niat kita, tetapi kita kena melihat juga tajdid kepada apa yang kita gambar tadi, keikhlasan kita. Sejauh mana kita ikhlas. Sejauh mana kita ikhlas. Dan di sinilah kita lihat kenapa perkara ini sangat penting. Perkara ini sangat penting kerana Allah menggambarkan kepada kita tentang perjalanan hidup kita ini penuh dengan ujian, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kepayahan. Penuh dengan kepayahan. Dalam surah At-Taubah ayat 42, Allah menggambarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, law kana aradan qariban wa safaran qasidan la lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim asy-syaqqah wa sayahlifuna billah law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakazibun. Sadaqallahul azim. Ni surah At-Taubah. Surah At-Taubah ni ayat 42. Apa yang Allah gambarkan? Sekiranya apa yang engkau serukan kepada mereka, ya Muhammad, maknanya Islam inilah. Sekiranya Islam ni ialah suatu yang mudah, yang nampak yang mudah, yang dekat dan mudah. Perjalanan yang tidak jauh, perjalanan yang singkat, maknanya sekejap aja. Apa yang kita ajak ni sekejap aja, benda dunia yang dekat. Nescaya mereka itu akan mengikut kamu. Orang-orang munafik, orang kafir semua akan ikut. Sebab apa? Bila masuk Islam, dapat emas. Bila masuk Islam, dapat duit. Bila masuk Islam, untung dunia ni, kan. Jadi tentu ramai orang akan ikut. Tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh bagi mereka. Tetapi kita nak pergi ni jauh. Bagi tanggapan mereka ni jauh, kan. Dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Maka bersumpah dengan nama Allah, kalau kami sanggup, tentulah kami akan pergi bersama kamu. Itulah sumpah yang dusta. Mereka membinasakan diri mereka sendiri. Sedang Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang berdusta. Mereka sebenarnya tak nak ikut saja. Bukan sebab mereka kata dekat ke jauh, tapi sebenarnya hakikat tak nak ikut. Ya, sebab itulah digambar dalam ayat ini. Jika sekiranya perjuangan ini satu yang boleh kita capai dengan hasil yang dekat dan perjalanan yang singkat, yang mudah, kan. Jadi mereka akan ikut, ramai akan ikut. Tetapi perjalanan ini jauh, dirasakan sukar, jauh dan payah oleh mereka. Ya, sebab itulah bila Allah gambarkan dalam surah Taubah ini ayat 42 tentang bagaimana Islam ni sebenarnya dia satu perjalanan yang jauh, yang sukar, yang maknanya perlukan kepada kekuatan. Maka perjalanan ini sudah tentulah perlukan kepada suatu yang bekalan yang besar. Dan bekalan yang besar yang ada pada kita, yang telah pun disunnahkan, yang telah pun diperintahkan oleh Allah, tidak lain yang tidak bukan ialah kita mengikhlaskan hati kita kepada Allah. Memurnikan niat kita tu kerana Allah. Ini proses dia. Ini bekalan paling kuat sekali. Macam mana nak dapat, nanti kita tengok. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah gambarkan juga dalam surah As-Saff contohnya. Dalam surah As-Saff, kita bukan saja perjalanannya sampai ke akhirat. Kan, maknanya sampai mati, jumpa mati ni. Kita akan bertemu kematian. Jadi Islam ni, dia akan bertemu kematian dulu. Maknanya nak jumpa mati ni ramai orang takutlah, kan. Jadi nak sebut sini, Allah gambarkan juga dalam Al-Quran dan surah As-Saff contohnya ayat 8 dan 9 bahawa perjalanan ini bukan sahaja dia nampak jauh, dia nampak susah, tetapi ada musuh. Ada musuh. Allah gambarkan ada musuh. Contohnya Allah gambarkan dalam surah As-Saff, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, untuk memadamkan Islam.
dengan mulut mereka. Sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Tapi Allah akan bagi menang. Jadi siapa yang bersama orang Islam ni, bersama dengan Islam, perjuangan Islam, menanglah, confirm menang insya-Allah. Dengan izin Allah. Sekalipun orang kafir tidak suka. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah lah yang mengutuskan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang mengutuskan untuk membawa apa? Al-hidayah. Hidayah dan petunjuk dan agama yang benar supaya dia memenangkannya. Supaya Allah memenangkan. Jadi Allah utuskan Islam ni supaya menang. Allah utuskan agama ni supaya menang dan meninggi di atas agama yang lain. Ini janji Allah ni. Maknanya bukan saja menang, tapi Allah sebut tentang agama lain. Agama lainnya dia. Jadi agama lain ni semua ni kan akan tewas, akan duduk di bawah Islam, meninggikan. Allah meninggikan atas agama lain. Dan kemudian walaupun orang-orang yang musyrikin tidak suka liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah akan memenangkan ke atas agama-agama yang lain secara menyeluruh. Ini Allah sebut dalam surah Saf ni. Maknanya memang one world religion ni akan berlaku. Dia nak samakan. Dia tak boleh kalahkan Islam. Maka dia samakan agama lain dengan agama Islam. Dia tak boleh kalahkan Islam. Kan dia tahu. Jadi disamakanlah. Agama Islam sama dengan agama Hindu, sama dengan Kristian dan sebagainya. Jadi Allah kata apa? Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Allah akan memberi kemenangan ke atas semua agama lain secara menyeluruh. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang yang musyrik yang menyembah yang lain tidak setuju. Jadi disebut kat sini, oleh kerana kita ni Islam ni satu agama yang paling tinggi, maka banyak musuh. Banyak musuh. Musuh ni daripada iblis dan syaitan punya kru-kru lah, kuncu-kuncu lah. Maka kita akan berhadapan dengan semua ujian yang kita pernah dapat pada Nabi dan Rasul sebelumnya. Kita akan menghadapi orang kafir, orang munafik, orang mukmin yang dengki, orang beriman tapi dengki. Pun musuh juga. Raja yang zalim, raja yang kufur, al-malak, pemimpin-pemimpin yang jahat, ulama su, Bani Israel, sebagai Bani Israel, ada ulama-ulama yang jahat, pendakwah-pendakwah neraka, ini semua. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala digambarkan, kita bincang semalam ni, bagaimana Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, pertolongan kepada kita, dan Allah akan melihat diri kita ini, hati-hati kita ini. Dan inilah yang kita kata, kita kena tajdidkan niat kita dan tajdidkan iman kita, insya-Allah. Jadi oleh itulah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila berada di atas jalan ini, maka akan adalah pejuang-pejuang. Jadi hari ini sebab tu ada banyak pejuang. Banyak pejuang. Jadi pejuang-pejuang yang mana satu yang berjuang untuk Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dia tanya, ya Rasulullah, ada seorang berjuang kerana harta, kerana nak dapat duit. Ada seorang berjuang kerana berperang, kerana untuk buktikan kehebatan dia, jago dia. Ada orang berjuang kerana nak dapatkan populariti. Maka siapakah yang berada di atas jalan Allah ini? Maka Nabi gambarkan, siapa yang berperang untuk menegakkan kalimah Allah, maka mereka lah yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita nak kena betulkan. Kita nak kena betulkan niat kita tadi itu, supaya kita akan dapat bersama-sama membina perjuangan yang betul. Kalau tidak, kalau kita tak tajdidkan niat kita, tajdidkan ikhlas tadi, tak memperbaharui, maka kita akan tewas. Sebab antara perjuangan tu ada juga perjuangan kerana yang selain daripada Allah. Maka kita tengok kat sini, antara kelebihan-kelebihan ikhlas ni banyaklah. Antaranya kita akan baca kemudian lah. Saya nak tengok makna, apa maksud ikhlas. Hari ni kalau kita dapat makna ikhlas pun dah cukup dah. Ada beberapa perkara yang kita nak sebut kat sini. Yang pertama sekali, ikhlas adalah dimaksudkan dengan ucapan kita, perbuatan kita, ucapan, cakap, perbuatan kita, diam kita, gerak kita, yang sama ada kita buat di depan orang, atau kita rahsiakan, hidup kita, mati kita, hidup kita,
mati kita, kan, hanya untuk redha Allah. Hanya untuk redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikhlas. Maknanya apa sahaja yang kita lakukan, diam, gerak, perbuatan yang nampak, perbuatan yang sembunyi, percakapan kita, cakap kita, kan, kemudian kita punya perbuatan kita, kan, malahan hidup kita hidup ni dan kita mati, kan, hanya untuk Allah, untuk mendapatkan redha Allah semata-mata. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas ni maknanya apa sahaja yang berlaku pada kita hanya semata-mata untuk mendapat redha Allah. Ini saja ikhlas. Selain daripada itu, kan, dia tidak akan sampai pada ikhlas. Kalau kita buat sesuatu yang bercampur-campur, dia ada jadi syirik. Ini kita dah bincang dah, tajuk yang lepas kita ada bincang. Syirik, kan. Jadi ikhlas ni maknanya, maka kita renungkan pengertian ikhlas pada hari ini. Ini kita kena betulkan dalam hati kita. Yang pertama sekali, ikhlas, maknanya yang pertama kita tengok. Kita nak tengok dalam diri kita. Ialah kita mengkhususkan tujuan semua perbuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana yang pertama sekali, ikhlas ni maknanya bila kita buat sesuatu, kita cakap, kita buat, kita gerak, kita diam, kita bersama orang, kita seorang-seorang pun, kita tumpukan, maknanya hati kita fokus kepada perbuatan kita tadi tu hanya kepada Allah semata-mata. Jadi yang pertama sekali, kita buat tu hanya kerana Allah. Pengkhususan ini mengharuskan tujuan perbuatan itu hanya kepada Allah, bukan yang lain. Jadi kita mewajibkan. Jadi semua yang kita lakukan kerana Allah, itu ikhlas. Maknanya, kalau sembahyang memang kerana Allah lah. Kan, kalau makan pun kerana Allah, minum pun kerana Allah, berkawan pun kerana Allah, berkahwin pun kerana Allah. Kawan pun ya, kahwin pun ya. Jangan kawan aja kerana Allah, kahwin ikut nafsu. Sebab tu Zainab Al-Ghazali rahimahullah. Zainab Al-Ghazali kata apa? Siapa yang berkahwin kerana cinta. Berkahwin kerana cinta. Saya cinta kat dia, dia cinta kat saya kahwin. Maka syirik, dia kata. Syirik. Sebab berkahwin pun bukan kerana cinta. Berkahwin kerana Allah. Kalau kita cinta pada seseorang, kasih pada seseorang, kerana dia, maka syirik. Maka kita kasih dan sayang kepada seseorang kerana Allah. Barulah dia tidak syirik. Jadi berkahwin kerana Allah. Jadi berkahwin kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah, kalau berpisah pun, katalah nak kena bercerai, nak kena berpisah. Berpisah pun kerana Allah juga. Bukan berpisah kerana saya benci dengan dia. Saya berpisah sebab saya tak suka dengan dia. Tak boleh. Berpisah kerana Allah. Kalau berpisah kerana tak suka dengan dia, dia tu makhluk Allah. Allah sayang kat dia. Jadi kalau kita berpisah kerana tak suka pada seorang, kan? Maknanya itu tak betul. Tapi kata kita berpisah kerana apa yang ada pada dia itu mengganggu hubungan saya dengan Allah, itu maknanya kerana Allah. Saya berpisah dengan dia kerana dia ni macam Fir'aun, menyembah berhala contohnya, dan tak mau. Tak apa, itu kerana Allah. Tapi bukan berpisah kerana saya tak suka dengan dia. Tak suka tu kenapa? Kerana Allah ke? Tak suka kerana nafsu. Jadi sebab tu, yang bahagian ini, suami isteri ni ujian besar. Ujian besar Allah bagi pada suami isteri. Kenapa? Apabila dia dah berkahwin, mula-mula suka semua. Tapi bila dah lama-lama nampak keburukan, keaiban, kita pun mula tak rasa tak suka. Tak suka. Bila tak suka tu, kemudian kita kata, tak apalah, cerailah, kita cerailah. Kalau kita sayang kepada isteri kita atau suami kita kerana Allah, kalau kita nampak satu yang tak baik pada dia, maka apa kita buat? Ceraikan dia? Tak. Kita sayang kerana Allah. Maka ada benda yang tak baik pada dia, kita tolong dia. Kita tolong dia, kita betulkan dia. Kita bantu dia supaya dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dia tak mau, contohnya, kan, kita kata dia ni ada perangai tak nak semayang, contoh tak nak semayang. Kita dah bimbing dia, bagi pujuk dia, nasihat sebagainya, dia tak nak semayang juga. Boleh pisah tak? Boleh pisah sebab dia tidak mahu Allah, itu lain. Tapi kalau kita tengok pada diri kita, kan, contohnya bercerai sebab apa? Sebab tak pandai masak, kan. Tak pandai masak, bercerai, kan. Kita, kalau dia tak pandai masak,
Maka kita ajar dia pergi belajar masak dengan orang yang pandai masak. Tanda sayang kat dia kerana Allah. Sayang kerana Allah. Jadi apabila kita sayang kepada pasangan kita kerana Allah, maka orang tu baik ataupun orang tu buruk, maknanya dia perangai dia baik, perangai dia buruk, tetap kita sayang dia kerana Allah, maka tak berubah kasih sayang kita. Tak berubah. Jadi kenapa tak berubah? Sebab kita sayang kerana Allah. Bukan kerana perangai dia. Kan? Bukan kerana cantik dia. Oh, masa muda-muda cantik semua kan. Cantik, jadi kita pun kahwin dengan dia. Kita tengok dah tua, dah tak cantik, dah tak sayang dah. Tak boleh. Sebab sayang dia kerana Allah, bukan kerana cantik. Sayang dia kerana Allah, bukan kerana handsome. Sayang kerana Allah, bukan kerana dia kaya. Kalau kita sayang kerana kaya, bila dia tak kaya, kita pisah lah. Kan? Bila masa dia gaji banyak, elok, kita jaga bersama dia. Tapi bila masa dia tak ada kerja, PKP ni kena buang kerja, kita pun fikir macam mana nak bercerai dengan dia. Pisah, tak maulah, dia tak boleh bagi aku makan. Kita kahwin dengan dia, kita sayang dia kerana Allah, bukan kerana dia bagi kita makan. Ini perkara yang kita kena faham. Seseorang yang menyayangi seseorang kerana Allah, maka sekiranya ada kekurangan pada dia, maka dia akan tolong orang tu, bantu orang tu, lengkapkan orang tu. Sebab sayang kerana Allah. Sebab dia tahu orang tu dalam keadaan kelemahan, kekurangan, dia tolong. Dia tak berubah. Tak berubah. Contoh kan, sebelum kahwin, semuanya indah-indah belaka. Kan? Tapi lepas kahwin baru tahu, rupanya kentut dia busuk. Rupanya dia ni lambat bangun. Rupanya ada kelemahan. Ada kelemahan, banyak kelemahan dia. Apa kelemahan dia? Benda yang kita tak suka lah. Maka kita pun kata, tak gunalah. Rupanya aku ni kahwin dengan kau ni, banyak benda yang kelemahan-kelemahan ni. Baru kita tahu, contoh kan. Memanglah kita tahu banyak kelemahan. Banyak kesusahan, banyak silap kan. Jadi kita nak kena betulkan cinta kita, sayang kita pada isteri kita, suami kita tu. Saya sayang awak ni kerana Allah, bukan kerana cantik awak, kerana kelemahan awak, kerana kekuatan awak. Jadi kalau awak kuat, alhamdulillah, kita sama-sama menuju kepada Allah. Kalau awak lemah, saya tolong. Kita tolong dia, bimbing dia, didik dia, bukan bercerai. Bercerai masa bila bercerai? Bercerai apabila dia kufur daripada Allah. Dia tak boleh nak bersama Allah. Kita sayang Allah, tapi dia benci Allah. Dia benci Allah. Itu baru kita berpisah. Sebab kita sayang ni kerana Allah. Tiba-tiba dia musuh Allah. Berpisahlah. Sebab kita sebenarnya sayang kerana Allah. Jadi kita kena faham. Jadi sebab tu kita lihat hari ini, kenapa berlaku banyak perceraian? Kerana berkahwin kerana cinta. Berkahwin kerana harta. Berkahwin kerana handsome. Handsome dia. Berkahwin kerana cantik. Masa muda cantik lah. Masa muda handsome lah. Dah tua dah tak cantik dah. Dah kerut sana kerut sini kan. Jadi kita pun kata, tak maulah. Jadi ini kita kena betulkan. Jadi maknanya apa? Ikhlas ini bermula dengan segala perkara yang kita lakukan itu, kita tujukan hanya kerana Allah. Hatta cinta sayang pada keluarga, pada anak-anak pun sama. Pada keluarga pun sama. Kita sayang kerana Allah. Tapi kalau keluarga itu tidak bersama Allah, maka kita terpaksa tinggalkan dia. Kenapa terpaksa tinggalkan dia? Sebab kita sayang dia kerana Allah. Sebab kita sayang Allah lebih daripada kita sayang keluarga kita. Ini yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi sampai peringkat dia terpaksa tinggalkan ayah dia, mak dia yang tidak Islam. Terpaksa tinggal. Mus'ab bin Umar tinggalkan. Terpaksa tinggalkan keluarga dia. Kenapa tinggalkan keluarga dia? Kerana dia tak masuk Islam. Tidak bersama Allah. Jadi kita kena tinggalkan. Jadi sebab itulah hari ini, bagi kita yang dah berkahwin, kita kena betulkan semula. Saya berkahwin dengan awak ni ikhlas kerana Allah. Kenapa kerana Allah? Kerana nak dapatkan redha Allah ni, maka marilah sama-sama kita tolong menolong dalam nak ibadah pada Allah. Tolong menolong, bangun malam tolong kejut. Dia tak nak bangun, pelan-pelan kejut dia. Pujuk dia, bangunlah, baca Quran lah. Kenapa Allah sayang orang baca Quran? Jadi kita pujuk dia, sayang kita pada dia sebab kita sayang kerana Allah. Jadi ini yang pertama sekali kita kena faham. Jadi segala yang kita lakukan, perbuatan kita, termasuklah amalan hati dan amalan fizikal, mesti ditujukan fokusnya kerana Allah.
hanya kerana Allah, barulah ikhlas. Ni yang pertama. Kita kena tengok balik. Jadi kita tengok dalam hati kita. Kita makan, kita minum, kita nak diet. Nak diet. Kenapa nak diet? Contohnya kita kata, saya nak jaga makanan saya. Kenapa nak diet? Supaya saya sihat, supaya saya kuat, supaya saya boleh berjuang pada jalan Allah. Supaya saya boleh beribadah kepada Allah dengan lebih baik. Saya kena jaga jantung saya kena jaga kencing manis saya kena jaga darah tinggi saya kena jaga kesihatan saya supaya saya boleh beribadah dengan lebih baik pada Allah. Barulah diet tu jadi ibadah. Barulah riadah jadi ibadah. Kenapa? Kena exercise. Saya exercise supaya badan saya ni segar, sihat, supaya saya boleh bangun malam. Bukan exercise supaya malam tak boleh bangun. Lagi exercise, lagi letih, lagi malam tak boleh bangun. Tahajud pun tinggal. Semua tinggal. Itu pun tak jadi ibadah. Jadi maknanya, segala yang kita lakukan tujuannya supaya boleh mendapat redha Allah. Apa yang Allah redha? Allah redha bila kita ibadah pada dia. Maka kita buatlah. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhlas ini ialah kita melupakan pandangan manusia. Yang kedua ni, kita melupakan pandangan manusia. Saya berkahwin dengan awak, ikhlas hanya kerana Allah. Betul. Ada tu baca komen. Jadi, yang kedua ni ialah apa maksud ikhlas yang kita nak tengok dalam hati kita, yang kita nak tajdidkan, kita nak perbaharui, nak betulkan balik ialah kita melupakan pandangan manusia. Sehingga kita hanya melihat Sang Pencipta, apa yang Allah nilai, apa yang Allah pandang, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Orang yang menangis kerana takut kepada Allah, memberi infak atau mengerjakan solat di tengah ribuan, bahkan jutaan, akan tetap menangis. Dia melekat pula. Akan tetap ikhlas. Kerana dia tidak melihat pandangan manusia tadi. Ia hanya melihat pandangan Allah. Jadi yang pertama, orang yang ikhlas ni, kalau dia semayang ataupun yang ditakut pada Allah, dia menangis pada Allah ni, kalau dia semayang seorang-seorang ataupun semayang depan ramai orang, sama je dia rasa. Tak ada rasa apa-apa pun orang ramai ni. Jadi maknanya, orang yang tak ikhlas ni, bila tengah orang ramai semayang jaga. Pakai baju cantik-cantik, hebat. Kan? Dia takbir Allahu Akbar. Takbir sungguh-sungguh. Baca sedap-sedap depan orang ramai. Tapi bila seorang-seorang, baju pun, kain dia pakai. Pakai kain, baju pun tak pakai. Tak jaga langsung adab. Tak jaga langsung. Walaupun kita Allah SWT ni tidaklah memandang baju kita tu. Tapi kita tak jaga adab. Maknanya kita punya ikhlas kita ni pada manusia lain. Bila depan orang ni kita baca sungguh-sungguh, kita buat sungguh-sungguh, kita rokok, nampak khusyuk, nampak tawaduk ketika orang ramai. Tapi bila seorang-seorang semayang, kita lembik-lembik je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat-cepatlah tu. Jadi maknanya kita tidak ikhlas. Maknanya dalam hati kita masih ada lagi hajat supaya orang tengok sembahyang kita. Kalau sedekah pun sama. Depan orang ramai, sedekahnya, wah hebat, banyak dia punya sedekah. Sedekahnya banyak. Kan? Tapi depan, bila seorang-seorang nak masuk, nak tabung ke apa ke, alah 10 sen cukup lah, RM1 cukup lah. Kalau depan orang ramai, RM1,000, RM100,000. Ada cek besar lagi. Maknanya selagi hati kita, pemikiran kita, berhajatkan penilaian manusia. Kita nak manusia nilai kita. Nak manusia puji kita. Kita mahukan manusia puji kita. Maka selagi itulah kita tak ikhlas lagi. Belum ikhlas. Jadi, yang kedua ni maknanya, apabila ada dalam hati kita, berhajatkan kepada pandangan, penilaian, apa orang cakap pada kita. Apa orang kata kita. Kita harap apa orang kata kita. Maka selagi itulah kita tidak ikhlas. Orang yang ikhlas, dia hanya pentingkan nilai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya nak sebut kat sini, tuan-tuan, puan-puan. Contoh, ada orang tanya saya, banyak orang tanya saya. Ada satu video, menggambarkan Nur Azman ni, dia kata, tidak ada perubatan, doktor perubatan. Nur Azman ni tidak ada, ijazah apa-apa. Saya nak sebut, tuan-tuan. Sebenarnya, orang fitnah saya ni banyak sangat. Banyak sangat orang fitnah saya.
Saya dah sebut dah sebelum ni. Saya sebut dah sikit malam petang ni. Kan? Saya ada mental. Saya ni adalah di bawah ajaran sesat. Saya ni dituduh sebagai red card dengan polis. Saya ni ada ejen pun ada. Saya ejen pun ada. Saya ni dikata dah kena tangkap dulu dalam penjara. Masuk penjara. Kenapa boleh keluar sebagainya supaya boleh jadi bagi maklumat pada ni kan. Pun ada juga. Saya ni macam-macam lah. Nak sebut satu-satu kan. Banyak orang cakap. Maka ada orang tanya saya. Ada orang tanya saya kan. Ustaz, saya nak tanya sikit. Sekian. Saya kata macam ni lah. Sebenarnya bukan saya tak nak jawab. Tapi bila saya jawab, lepas satu, ada keluar satu lain pula. Anti vaksin. Anti vaksin pun ada juga. Anti vaksin. Macam-macam. Jadi saya kata, saya ambil keputusan, saya tak jawab satu pun. Saya tak jawab satu pun. Tak apalah. Awak nak percaya ke tak percaya, tak apa. Kan? Sebab apa? Kan? Apa yang dia jawab semua tu ialah penilaian manusia. Saya ada tauliah. Saya ada ilmu yang banyak. Saya universiti sekian-sekian. Saya ada macam-macam. Saya. Sebab itu adalah penilaian manusia. Manusia nilai kita. Yang penting Allah nilai kita. Sebab tu selagi kita menilai manusia dengan nilai manusia, maka kita akan terperangkap dengan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita nilai seseorang, dia ada doktor, maka dia memang pasti betul. Dia ni pakar, memang pasti betul. Tak. Kan? Sebab tu saya hari ni saya nak sebut tuan-tuan dan puan, saya sebenarnya bimbang sangat. Sebab tipu daya sistem yang ada pada hari ini menyebabkan manusia syirik kepada Allah. Dia lebih percaya kepada ilmu dia daripada percaya kepada Quran. Dia lebih percaya kepada ilmu dia daripada percaya kepada hadis Nabi. Ini syirik tuan-tuan. Kenapa nak percaya kepada ni? Hadis Nabi ni, zaman Nabi mana ada sains. Zaman sekarang ni, kan sains dan dia pula PhD. Saya pula PhD bahagian ni, saya pandai. Maka dia lebih percaya kepada ilmu dia berbanding dengan Al-Quran, ilmu dia berbanding dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini syirik. Kenapa ini syirik? Walaupun dia Islam. Sebab dia mengutamakan sesuatu selain daripada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai dia punya apa? Dia punya rujukan. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan Quran, satu yang bertentangan dengan hadis Nabi, maka perkara itu adalah batil. Sesat. Apa Allah firman? فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Maka yang selain daripada yang al-haq, itu Al-Quran dan hadis Nabi, Islam itu batil, dalal, sesat. Jadi sebab tu tuan-tuan, kalau ada fitnah-fitnah cerita pasal manusia, tak payah layan lah. Tak payah layan sangat. Itu semua political, orang politik. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, kita jangan melihat pada pandangan manusia. Kita melihat mengutamakan apa yang Allah pandang pada kita. Kita sembahyang. Kalau kita sembahyang ni, kan, aku ni dah pergi kuliah smart solat. Smart solat. Tentulah ni cikgu ni, ustaz ni mengajar smart solat, tentu dia khusyuk. Belum tahu. Betul, syirik ilmu. Betul? Belum tahu dia mengajar khusyuk, dia khusyuk. Belum tahu. Sebab dia mengajar khusyuk tu ilmu. Orang pandang ni belum lagi dia dengan Allah macam mana. Jadi sebab itulah orang yang ikhlas adalah orang yang melupakan pandangan manusia, terutama dalam amalan dia. Dalam amalan dia lupakan apa manusia cakap. Yang penting apa Allah cakap pada dia. Allah iktiraf tak dia? Allah redha tak dia? Jadi kalau dia seorang-seorang ataupun kalau dia ramai-ramai, sama aja. Dia tetap dengan Allah. Dia tak adalah riak, tak ada riak. Hilang riak dia, hilang. Ujub dia hilang, riak dia hilang, semua hilang. Takbur, sombong, hilang semua. Kenapa? Kerana dia utamakan pandangan Allah, bukan pandangan diri dia, bukan pandangan manusia. Ini ikhlas. Dan sebab itulah ikhlas ialah melupakan. Kita tidak memandang, tidak menilai apa yang manusia kata, tetapi kita melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kata. Walaupun jutaan manusia memuji dia, jutaan manusia sanjung dia, jutaan manusia sokong dia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hina dia, cela dia, kan? Allah Subhanahu Wa Taala mencela dia, memusuhi dia, maka tidak ada makna dalam hidup kita.
Ini ikhlas. Jadi ikhlas ni dia tidak melihat pandangan manusia, dia melihat pandangan Allah. Macam mana nak melihat pandangan Allah? Apa yang ada dalam Quran tu Allah lah tu. Apa yang Allah nak lah. Apa yang dalam pada hadis Nabi, itu apa yang Allah nak lah. Jadi kita tengoklah panduan Quran, panduan hadis. Baru kita berada di atas kebenaran. Barulah kita ikhlas. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ikhlas juga diuraikan oleh para ulama kita. Diuraikan, diartikan sebagai tidak memaksudkan perbuatan agar disaksikan orang, namun memaksudkan agar amalan kita dilihat oleh Allah sahaja. Jadi kita tidak memerlukan orang untuk menyaksikan solat kita, tangis kita, haji kita. Naik haji, mungkin dah sampai 10 kali naik haji. Tetapi kita nak orang panggil kita Tuan Haji. Naik haji, nak orang. Kalau orang tak panggil Tuan Haji tu, rasa kau ni tak tahu. Aku dah 6 kali, 10 kali aku naik haji. Kalau orang tak panggil dia doktor ni, kalau orang tak panggil dia YB ni, orang tak panggil Datuk ni, kalau orang tak panggil dia Ustaz ni, dia punya rasa hati dia. Jadi maknanya, apabila orang itu ikhlas, maka maksud perbuatan dia, bila dia buat sesuatu tu, hanya supaya Allah yang nilai, Allah yang melihat dia. Dia tak memerlukan manusia lain. Maknanya dia akan buat juga walaupun manusia lain tidak sokong dia. Bahkan mungkin perjuangan dia tu cukuplah hanya Allah yang menyaksikan. Cukuplah Allah yang menyaksikan. Jadi maknanya bukan saja dia tidak melihat pandangan manusia, tapi maksud tujuan tu, perbuatan tu hanya supaya Allah saja yang tengok. Allah yang nilai, Allah yang terima. Bukan manusia. Ada juga yang dia tak menilai pandangan manusia, tapi dia suka buat benda-benda yang orang tengok. Benda yang orang tengok dia suka buat. Benda yang gah-gah ni dia suka buat. Benda yang sembunyi-sembunyi dia tak suka buat. Benda yang sembunyi dia tak suka buat. Jadi sebab tu, tuan-tuan, kita nak kena buat benda sembunyi. Sebab tu salah satu daripada amalan-amalan yang ada pada sahabat-sahabat Nabi dulu kan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ini semua khalifah kan. Dan semua yang lain-lain lah. Semua ada amalan yang tersembunyi. Amalan yang tersembunyi. Dan Nabi SAW sendiri ada amalan yang tersembunyi. Apa amalan yang tersembunyi? Orang lain semua tak tahu. Macam salah satu tanya amalan Nabi SAW yang digambarkan dalam sirah tu, bagaimana dia bagi makan orang Yahudi kan. Yahudi yang buta tu kan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq bila Rasul mati, wafat, maka dia pun jumpa dengan Sayyidah Aisyah, anak dia. Aisyah kan anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dia tanya, ya wahai Aisyah. Dia tanya dengan anak dia lah. Aisyah radhiyallahu anha kan. Apakah amalan Nabi yang buat yang aku tak tahu? Yang aku tak tahu. Maka Aisyah kata, ada antaranya, sebutlah beri makan orang Yahudi kat pasar. Beri makan orang Yahudi kat pasar. Dia buta. Jadi, itu ke? Dia pun pergi. Buat. Dia tolong. Adalah cerita dia, kisah dia kan. Kemudian begitu juga. Sayyidina Abu Bakar sendiri. Khalifah, Amirul Mukminin. Orang tak tahu apa amalan dia. Antaranya yang digambarkan dalam sejarah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni. Amalan dia contohnya. Sebelum orang lain bangun, dia akan bangun. Maknanya kalau kita sembahyang tahajud pukul 3 pagi, bangun. Pukul 3 pagi bangun, maka maknanya 2:30 dah bangun, betul? 2:30 bangun ambil sembahyang apa semua. Sebab dulu mana ada pipe boleh buka dalam rumah, kena boleh keluar. Kat perigi sebagainya kan. Atau kecuali ada air yang kita simpan lah. Jadi dia akan bangun pagi. Lebih awal daripada orang lain bangun. Pukul berapa? Kalau orang bangun 2:30, pukul 3 pagi katakan dia buat tahajud. Tahajud pukul 3 pagi. 2:30 dah bangun. Kan setengah jam sebelum katakan Maksudnya Abu Bakar bangun sebelum orang lain bangun. Sebelum orang lain. Kenapa dia bangun awal? Dia bangun awal supaya dia pergi ambil air daripada telaga Zamzam ataupun telaga Zamzam tak ada di Madinah. Telaga air telaga yang adalah air, ambil air. Dia akan ambil air, dia akan penuhkan
Kan kita kata tempayan-tempayan yang ada pada rumah-rumah orang yang mana orang itu orang dah tua-tua. Orang yang tak larat nak pergi ke telaga ni, nak ambil air tu, nak langkat ni, dia akan penuhkan. Jadi bila pagi-pagi orang tu bangun pukul 3 ke 4 ke nak ambil semayang ke, tengok, dah ada air dah. Dah ada air dah, ada orang tolong isi air dah. Semua tak tahu siapa dia manusia yang tolong isi ni. Semua tak tahu. Sehinggalah Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, mati, meninggal dunia. Kan? Barulah orang tahu. Rupanya dia. Sebab bila Abu Bakar meninggal dunia, tak ada orang dah isi air tu. Tak ada orang isi air. Maka tahu, ya Allah, rupanya yang isi air ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin. Isi air. Rumah-rumah orang tua-tua, rumah yang tak larat sahabat-sahabat ni. Subhanallah. Ini amalan yang orang lain tak tahu. Orang lain tak tahu. Sayyidina Abu Bakar ada amalan dia. Sayyidina Umar pun ada amalan dia. Semua amalan orang lain tak tahu. Sayyidina Umar, amalan dia yang orang tak tahu. Contohnya kan, dia pergi ronda-ronda malam. Malam-malam dia keluar. Tapi dia bawa pembantu. Bantu dia. Tapi orang lain semua tak tahu. Bawa mata jalan, tengok sini. Oh, ni ada masalah. Besok kita catat, ambil rumah ni, kita bagi sekian-sekian. Ni pula ada masalah ni pula. Dia pergi tengok, meninjau rakyat dia. Kan? Kadang-kadang siang-siang pergi. Kadang-kadang malam-malam dia pergi. Sayyidina Umar. Dia menyamar jadi orang biasa. Dia tak bukan pergi sebagai Umar. Dia pergi sebagai orang biasa. Tutup semua sekali, jalan pelan-pelan. Melihat ada tak masalah. Ini Amirul Mukminin. Kan? Kita tahu amalan yang tersembunyi. Amalan yang tersembunyi. Yang disembunyikan. Dia bukan buat amal supaya orang tengok. Dia buat amal supaya Allah tengok. Jadi kita pun sama nak kena rasa. Kalau dalam hati kita, ada lagi perasaan. Walaupun kita kata saya tak menilai pandangan manusia sebagai, tapi kita suka buat benda yang orang tengok. Kita suka buat benda yang orang tengok. Maka itu tanda masih lagi ada bunga-bunga yang tidak ikhlas. Kita kena ada amalan-amalan yang tersembunyi. Yang tersembunyi yang orang lain tak tahu. Kita tolong kata anak yatim. Ataupun orang miskin. Kita tolong dia. Orang dia pun tak tahu siapa tolong. Tiba-tiba depan rumah dia ada beras saja. Ada makanan je. Tak tahu siapa hantar. Dan kita pun buat tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Tapi yang sekarang ni, bagi manusia orang beriman ni, yang orang tahu, yang orang tak tahu, yang orang tak tahu amalan kita ialah dosa kita. Betul tak? Dosa kita. Dosa kita kemudian banyak lagi. Banyak dosa kita. Kita buat sehingga dipanggil dosa yang tersembunyi. Dosa-dosa yang tersembunyi. Ini maknanya dosa banyak. Tapi amalan soleh yang tersembunyi tak ada. Jadi yang ketiga ni, maksud ikhlas ialah kita tidak memaksudkan perbuatan kita, amalan kita tu untuk dilihat oleh manusia. Disaksikan oleh manusia. Kita tak perlukan pun orang tengok perbuatan kita. Maksudnya kita buat perbuatan tu walaupun kita seorang-seorang, walaupun kita tak ada orang yang tengok, kita tetap buat. Kerana kita nak Allah yang melihat. Allah yang menyaksikan amalan tadi. Amalan yang rahsia. Amalan yang rahsia. Jadi kita kena ada amalan rahsia yang bukan hanya orang dekat yang kita tak tahu. Kadang-kadang kita pun lupakan amalan tersebut. Sebab itulah bila kita buat satu amalan, kita ingat amalan tu. Contoh, kita pernah bagi sedekah pada seorang RM10,000. Sepanjang hidup kita ingat, aku pernah bagi dia RM10,000. Aku pernah bagi RM10,000. Selagi kita ingat amalan kita tu, selagi tu rupanya kita tak ikhlas lagi. Kita tak ikhlas. Ikhlas apa? Kita buat, kita lupakan. Kita tak nak ingat. Kita serah ke Allah. Dan amalan yang Allah terima ialah amalan yang kita buat yang kita tak ingat kita beramal. Itu amalan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat tu memang kerana Allah. Yang pertama, orang tak tahu. Yang kedua, kita pun lupa. Kita pun tak nak ingat. Kita kata, tak apa ya Allah, aku buat hanya kerana Engkau je. Engkau nak bagi aku syurga ke? Engkau nak bagi aku neraka ke? Ya Allah, aku hanya buat kerana Engkau. Maksudnya kita tak ingat dah. Kita tak tuntut ke Allah. Ya Allah, dulu aku puasa sunat 6 hari. Ya Allah, dulu aku sedekah-sedekah. Takkanlah tak ada apa-apa Engkau nak bagi ke aku. Tak ada. Tak ada. Kita tak ada minta. Sebab kita tak ingat benda amalan tu. Jadi amalan yang paling ikhlas sekali. Yang paling ikhlas dan tanda amalan tu Allah terima kita sebab ikhlas tadi. Kita buat amalan tu
Bukan untuk nilaian manusia. Bukan kita buat orang nampak kita buat. Kalau benda tu yang memang orang nampak, tak boleh buat apa lah kan. Sembahyang berjemaah, mestilah orang nampak kan contohnya. Baik, jadi amalan yang lain-lain ni kan, dan kemudian amalan tu kita pun lupa, tak ingat. Oh, kan? Jadi bila depan Allah besok, kita tak ingat amalan kita. Ya Allah, yang kita ingat apa? Ya Allah, dosa kita je. Ya Allah, aku banyak dosa. Ya Allah, ya Allah, aku lemah. Ya Allah, ya Allah, aku hina padamu. Ya Allah, yang kita ingat dosa kita je. Sebab kita nak bertaubat pada Allah. Yang kita ingat kelemahan kita je. Minta ampun, ya Allah. Menangis kita minta. Tiba-tiba Allah pun buka amalan-amalan yang kita buat tadi. Ini engkau dulu pernah buat yang ini. Engkau bantu anak yatim tanpa minta apa-apa pada aku. Maknanya kita buat amalan tu, kita tak minta pun apa-apa ke Allah. Kita buat saja. Buat saja, tolong. Engkau buat ini dan semua ini adalah amalan yang ikhlas. Semua amalan ikhlas Allah akan jadikan sebagai syafaat kepada kita. Akan jadikan sebagai syafaat kepada kita untuk Allah SWT sayang pada kita. Jadi kalau kita nak tahu Allah sayang tak sayang, maka buatlah amalan-amalan yang orang lain tak tahu, yang kita pun tak mahu melihat orang lain tahu, dan kemudian lepas tu apa? Kita lupakan amalan tu. Tak ingat lah. Kita sembahyang tahajud semalam berapa rakaat tak ingat lah. 2 rakaat ke 4 rakaat. Tapi kita tersembahyang, tak apalah. Ya Allah, aku buat hanya kali Engkau, ya Allah. Kita puasa, dah berapa hari puasa kita ingat, belum lagi habis kot. Kita berpuasa lagi, padahal dah 10 hari puasa. Kita tak ingat. Kita tak nak ingat. Tapi kita buat aja. Maka amalan yang kita tak ingat, yang kita lupakan sebab kita buat ikhlas kerana Allah. Hanya kerana Allah. Bukan sebab nak dapat syurga, dapat ganjaran apa-apa. Maka amalan itulah amalan yang terbaik yang kita pernah buat di sisi Allah. Ini adalah salah satu daripada proses kita nak tajdid, nak perbaharui amalan kita, ikhlas kita. Supaya apabila kita lakukan perkara tersebut, insya-Allah kita akan mendapat hikmah yang besar. Kita akan mendapat hikmah yang besar. Allah akan jaga kita. Allah akan memberikan hikmah yang besar. Iaitu sesuatu yang Allah bagi. Sesuatu yang Allah bagi pada kita. Bukan sebab kita minta, Allah bagi. Percakapan kita hikmah, perbuatan kita hikmah, ada kebijaksanaan, ada kekuatan. Kita cakap orang boleh faham. Kadang-kadang kita cakap orang tak faham. Saya kadang-kadang cakap panjang, orang tak faham pun kan. Itu tak ada hikmah tu. Cakap pendek sikit tapi ada hikmah. Orang faham cepat, ada bijaksanaan. Itu maknanya hikmah. Jadi orang yang ikhlas ni, cubalah 40 hari. Coba 40 hari. Perlahan. Maka kita akan ada hikmah Allah akan bagi pada kita. Ini adalah antara 3 perkara. Maka ikhlas inilah 3 perkara yang saya sebut tadi itu merupakan kunci kepada amalan hati. Jadi amalan hati kita, kuncinya apa? Ikhlas. Bila kita sudah mula melatih ikhlas kita, maka pada ketika itu kan, ibadah hati yang lain akan datang perlahan-lahan. Kita mula rasa bergantung harap ke Allah, kita mula sayang Allah, kita boleh bersabar. Itu hikmah tu. Maknanya kan, amalan hati yang lain akan terbuka. Ini kunci. Sebab tu kita hari ni bila tak ada ikhlas, susah. Susah nak yang lain. Nak baik sangka dengan Allah susah, nak sayang ke Allah susah, nak berharap pada Allah susah, nak tawakal pada Allah susah, nak sabar susah. Susah. Kenapa susah? Kerana ikhlas tu, kunci tu tak ada. Jadi bila ikhlas ni, bila kita tajdid ikhlas kita, maka pada masa itulah kunci amalan hati kita akan dibuka oleh Allah. Allah buka tu hikmah. Allah akan bagi kunci amalan zahir. Maka akhirnya kita akan mendekati ubudiyah lillahi wahdah. Kita akan menjadi seorang yang mengabdikan diri hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah orang yang dapat itu, maka dia akan dapat kekuatan demi kekuatan, pertolongan demi pertolongan. Jadi sebab itulah tuan-tuan, orang miskin, hari ini kata orang miskin tak boleh sedekah. Tak, orang ikhlas dia tak kira miskin, kaya, dia tetap sedekah. Orang miskin dia ingat kalau dia miskin dia tak sedekah, tapi kalau dia ikhlas, orang miskin yang ikhlas tetap sedekah. Orang kaya yang ikhlas, dia akan tawaduk, dia akan rendah diri, dia akan qanaah. Kalau
Kalau dia kaya tapi tak ada ikhlas. Tapi kalau orang kaya tak ada ikhlas, dia akan sentiasa hajat kepada dunia, nak dunia, tak pernah cukup. Dunia ni nak kena ada je. Dia gaji 1,000, 10,000, 100,000 kan, sehari ataupun sebulan pun tak cukup. Tak cukup. Tapi orang yang ikhlas, gajinya satu hari RM10, RM20, RM30 sehari, RM5 sehari. Dia ikhlas, dia cukup dan Allah akan cukupkan dia, dan Allah SWT akan tambah lagi nikmat dia. Maka dia akan jadi seorang miskin yang boleh bersedekah pula pada orang lain. Boleh bersedekah pula. Saya ada kawan-kawan saya yang walaupun miskin, kadang saya menangis saya tengok dia bagi sedekah. Dia bagi sedekah. Kadang-kadang dia bagi RM10, kadang-kadang RM5 dia bagi. Sebulan, bukannya sehari, sebulan. Tapi RM5 tu besar kat dia. Kan ada orang bagi sampai RM10,000. Tapi duit dia juta. Tapi yang ini dibagi kan, contohnya dia gaji dia RM10, dia bagi RM5 sehari. Saya tengok dia bagi donation, sedekah tu, menangis. Kenapa? Allah, saya kenal dia memang tak ada duit, tapi ikhlas. Bila ikhlas tu, Allah memampukan dia untuk melaksanakan amalan-amalan yang lain. Ini kata kunci. Jadi ikhlas ni kunci kepada amalan-amalan yang ada, terutamanya amalan hati. Dan semua amal soleh tidak akan sempurna tanpa diasaskan oleh ikhlas. Apa pun amal kita buat, hebat macam mana, jihad fi sabilillah sampai syahid sebagainya, tapi tidak ikhlas, tidak akan sempurna. Dan salah satu syarat diterimanya amalan-amalan tersebut tergantung kepada sejauh mana keikhlasan seorang hamba. Jadi Allah terima amal itu sejauh mana ikhlas yang ada dalam amalan tersebut. Kalau amalan tu ikhlas, Allah terima. Walaupun amalan tu sikit aja, tapi buat kerana Allah semata-mata, Allah terima. Tapi kalau amalan tu hebat, besar, tapi kita buat kerana manusia, Allah tak terima. Ini kunci. Sebab tu kita kena tajdidkan ikhlas kita, kena perbaharui ikhlas kita, kena perbaiki. Dan semua ibadah yang khusus terutamanya tidak layak untuk kita buat melainkan kerana ikhlas. Maka ikhlas maknanya kita hanya buat kerana nak cari redha Allah. Ini kunci. Ini kekuatan ni. Kekuatan insya-Allah. Jadi orang yang ikhlas, Allah akan tolong. Allah akan tolong. Sebab itulah sebagaimana yang kita baca dalam doa iftitah yang juga ada di dalam surah Al-An'am ayat 162 163. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Ila akhir. Akan bagian kat sini bagaimana kita jadikan ibadah kita, sembahyang kita, hidup kita, mati kita dan sebagainya hanya untuk Allah. Tidak diperintahkan melainkan untuk berubudiah kepada Allah. Maka di sinilah kita lihat, bila kita memahami akan pengertian ini, insya-Allah mudah-mudahan kita akan cuba perbaiki. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada masa-masa akan datang berkenaan dengan ikhlas ini. Sekiranya saya tengok nanti, kalau sesuai, kalau tak kita akan pergi kepada tajdid yang kedua, assignment yang ketiga. Ini assignment yang kedua. So macam mana cara kita nak membina kekuatan ikhlas ini, nak proses ikhlas kita? Tak apalah, insya-Allah kita bincang besok. Macam mana nak proses ikhlas ni? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah izin kita akan sampai besok, kita akan bincang tajuk tu ataupun kita tajuk yang lain sikit, insyaAllah. Aku li qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita doalah, minta pada Allah supaya Allah SWT menjadikan hati kita ni hati yang kenal Allah dan kemudian hati kita ikhlas. Bila hati kita ikhlas, kita beramal, sama ada bercakap, sama ada berbuat, sama ada amal yang tersembunyi, amal hati, ataupun amal yang nampak, dalam amal jawarih, ataupun kita gerak, kita diam, semua sekali hidup dan mati kita buat kerana Allah, barulah kita akan dapat ikhlas. Jadi saya sebut tadi tiga perkara dalam ikhlas tadi. Mudah-mudahan bila kita faham poin-poin tadi tu, maka kita boleh proses lah, boleh melakukan tajdid ikhlas kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasik Allahumma رابطتها ولمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادتك في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah kalau ada kesempatan kita akan sambung sama ada malam besok ataupun malam ni, tengok macam mana dari sudut kita kata solusi akhir zaman yang kita bincangkan insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong forwardkan sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita insyaAllah.